Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus sabirin wa mun'imus syakirin wa ashhadu anna sayyidana wa sanadana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa khatamun nabiyyin wal mursalin wa rahmatullahi ta'ala lil alamin. Subhanakallahumma khaira muallimin 'allamta bil qalamil qurunal ula arsalta bit tawrati Musa hadiyan wa banal batuli fa'allamal injila wa fajarta yanbu'al bayani Muhammadan fasaqal haditha wa nawalat tanzila. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan dengan ilmu itu nanti akan menerangkan kegelapan kejahilan, dan dengannya juga insya-Allah kita dapat beramal dengan ikhlas dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di Malaysia dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berada di satu kelompok yang disebut sebagai kelompok ataupun golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Kerana apa hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sebab ada satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim yang menakutkan kita. Suatu perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda menyebutkan iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar. Qalu kulluhum finnar illa wahidah. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ana alaihi wa ashabi wa fi riwayatin ahlus sunnati wal jamaah. Pernah Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, orang-orang Yahudi berpecah sehingga 71 golongan, dan orang-orang Nasrani berpecah kepada 72 golongan. Kemudian Nabi mengingatkan akan umat ini, nanti umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka. Ini yang membimbangkan kita. Melainkan hanya satu sahaja. Maka para sahabat, kerana mereka ini ingin tahu supaya jangan termasuk di dalam golongan yang tidak diterima oleh Allah ataupun masuk di dalam neraka tadi, lalu mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Golongan yang selamat tadi siapa? Illa firqatun wahidah. Maka Nabi SAW menyebutkan, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan ma ana alaihi wa ashabi, iaitu aku dan para sahabatku berada di jalannya itu. Sebab itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahaskan siapakah dia golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka datang Al-Imam Al-Syekh Murtada Az-Zabidi menyebutkan di dalam kitabnya Ittihaf Sadatil Muttaqin fi Syarhi Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan apa yang disebutkan oleh para alim ulama, idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asyairah
wal Maturidiyah. Apabila diitlaqkan, apabila disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini merujuk kepada pengikut-pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka lah disebut sebagai kumpulan Al-Asy'ariyah, dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka lah yang disebut sebagai kumpulan Al-Maturidiyah. Alhamdulillah, kita di Malaysia secara umumnya kita mengaji akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah mengikut dua aliran ini. Dan ini sangat penting, hadirin. Sebab apa? Kalau akidah kita tidak benar, walaupun fiqh kita betul, walaupun akhlak kita bagus, kalau akidahnya tidak benar, maka ini akan menyebabkan amalan kita tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadah itu melainkan kenal siapa yang diibadahkan. Allah Subhanahu wa taala mesti kita kenal. Karena itulah akidah yang benar, fiqh yang benar, tasawuf yang benar, semuanya datang daripada dua sumber, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Panduan kita dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah dan tasawuf ini adalah ulama. Sebab al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris kepada para nabi. Karena itulah kita dalam kehidupan berakidah, dalam kehidupan berfiqah dan bersuluk, berakhlak, hendaklah kita mengikut panduan ulama. Jangan hanya kita merujuk kepada internet semata-mata, ataupun buku semata-mata, ataupun Google semata-mata. Silakan sahaja tuan-tuan untuk bertanya dengan Tuan Haji Google, silakan. Ataupun Ustaz Yahoo, silakan. Tetapi ilmu yang tahqiq itu diambil daripada ulama yang benar. Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baghdadi menyebutkan la yu'khadhul ilmu illa min afwahil ulama. Tidak diambil ilmu yang benar melainkan daripada para alim ulama yang benar, barulah mendapat ilmu tahqiq. Terutama sekali di zaman kita sekarang ini, masya-Allah, tabarakallah. Di zaman yang disebut zaman fitan, bukan hanya fitnah tapi fitan. Masing-masing mendakwa akidahnya benar, masing-masing menyebut ajarannya benar, termasuklah apa yang disebut sebagai kumpulan ataupun golongan Syiah yang ada kaitan dengan tajuk kita pada malam itu, iaitu mengelar dahi ataupun kepala anak. Apa kaitannya ini? Kaitannya nanti kalau sudah sampai hari Ashura, iaitu hari 10 Muharram, maka akan ada suatu perayaan menyambut akan hari ini, cuma berbeza. Firqah yang benar menyambutnya dengan berpuasa seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga firqah, kumpulan yang menyambutnya dengan kesedihan sebab merasakan akan peristiwa dahulu yang tahun-tahun lama sudah berlaku di tanah Karbala, di mana dibunuh Sayyiduna Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, yang dikatakan sebagai salah seorang imam daripada imam-imam panutan mereka. Maka sebagai tanda kesedihan itu, apa yang dibuat oleh kumpulan ini, maka mereka ingin kongsi akan kesedihan itu. Lalu dicalarkan tubuhnya, dicederakan tubuhnya sampai berdarah-darah, dipukul dengan objek yang tumpul ataupun yang tajam. Hatta anak-anak yang kecil, budak-budak yang baru meningkat dewasa diajar sedemikian rupa sehingga nampak keadaan yang sangat menggerikan. Dan bagi yang tidak berbuat sedemikian, barangkali agak ekstrim dengan alatan-alatan yang tajam, maka mereka sekadar memukul akan badan mereka dengan menyebutkan nama Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain dan sebagainya.
Bagaimana pandangan Islam terhadap perkara ini? Islam sangat menjaga akan jiwa kita. Seperti mana Islam menjaga agar badan itu jangan dimusnahkan, jangan dibinasakan. Kerana setiap sesuatu itu ada hak baginya. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqah. Maka hendaklah kamu, kata Nabi SAW, bagi akan yang punyai hak itu hak dia. Badan punyai hak untuk tidak dibinasakan. Oh, Jad, tadi aircon tadi sejuk yang amat kat surau tadi. Ya. Gigil semayang tadi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini kita bertemu lagi dalam segmen sunnah sana sini. InsyaAllah kita tengoklah apa lagi sunnah Nabi SAW yang boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita yang simple macam sekarang. So, sekarang saya dan Izzat baru saja balik daripada surau. Nak pergi minum sekejap lagi. Tengah tunggu Izzat siap ni. Apa yang pesolek bagai tu? Yelah, surau pun dah ada wek. Surau tak ada wek. Tu lah masalahnya. Tu lah masalahnya orang kita sekarang. Pergi surau bukan sebab kerana Allah Ta'ala, tapi surau kerana semat-semat nak jumpa wek. Zat? Ya. Memanglah kadang-kadang surau tak ada wek, tapi surau ada Allah Ta'ala. Kan? Ini satu sunnah Nabi SAW, iaitu sunnah berhias ketika nak pergi ke masjid. Nah, kan? Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, anak Adam tak? Saya ada Anak Adam kan? Wahai anak Adam, pakailah perhiasan-perhiasan kamu, baju yang cantik-cantik sebelum kamu pergi ke masjid. Nak pergi ke masjid tu, Allah suruh kita pakai cantik-cantik. Ini tadi pergi masjid. Pergi surau dengan baju pakai blekat, main macam orang kemban, kopiah melipat lebih kurang. Kita nak jumpa Allah, bukan kita jumpa YB pun kita pakai punya handsome kan. Nak jumpa Allah Taala. Yelah, solat kan kita tak nak lah macam nanti terganggu solat kita duniawi. Duniawi? So, ini zuhud. Kita nak kena zuhud. Oh, ni zuhud. Ini zuhud ni. Ni nak bagi sekolah zuhud sikit. Okay. Sebenarnya zuhud ni bukan terletak pada pakaian. Zuhud ni dia terletak pada hati. Zuhud ni maknanya kita tak tertipu dengan dunia. Kita handsome, pakai handsome, tapi kita tak tertipu dengan kehandsomean yang kita ada. Oh, dia handsome kan? Tak tertipu dengan kehandsomean. Maksudnya kita pakai smart pun kita tak tertipu. Aku pakai ni sebab nak jumpa awet dan sebagainya. Aku pakai kerana Allah Ta'ala. Allah suka orang yang handsome, orang yang smart. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, kata Nabi. Allah ni maha cantik dan Allah sangat sukakan kepada kecantikan. Sebab itulah pakai kain macam ni pun, buruk ke apa benda pun, yang penting pakai dia handsome. Ni pakai tengok kain bersih. Kain bersih tak apa, yang penting tadi lipat macam nak kemban kan. Tengok kopiah pun pakai terbalik. Paling kurang lipat lah elok sikit kan. Pakai tadi dah lipat, yang pakai dia handsome, insya-Allah ibadat kita pun ada kualiti. Dah, jom kita minum. Jom. Boleh? Jom. Jap. Pakai minyak wangi ya. Allah, minyak wangi pula macam-macam hal tak habis lagi. So sementara kita tunggu Izzat pakai minyak wangi, InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dalam segmen Sunnah Sana Sini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dah lah tu. Ya. Jom. Maka jangan dicalar sebarangan. Demikian anak-anak yang kecil dan muda sedemikian diajar dengan keadaan sebegini, ini sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Malah Allah mengajar kita, wala tulqu aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ini bukan membawa kepada kebaikan, tetapi membawa kepada kemusnahan dan kecederaan. Sebab itu yang sebenar dalam menyambut hari Ashura itu bukan dibinasakan badan, malah ia sangat menggerikan, terutama sekali kalau ia berlaku kepada budak-budak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ini masalahnya dianggap betul bagi sesetengah orang, malah yang menganggap betul ini bukan seorang dua, bukan ratus ataupun ribuan, malah barangkali jutaan yang menganggap ia betul.
Karena itu apa paksi kita untuk tahu ia betul ataupun tidak? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu bertanya dengan orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Perbicaraan ini ada kaitan dengan satu firqah, satu kumpulan yang disebut dengan kumpulan Syiah. Lalu apakah Syiah itu? Syiah dari segi bahasa bermaksud kumpulan ataupun golongan ataupun persatuan. Innahu min syiatina, sesungguhnya dia daripada kumpulan kami, daripada grup kami. Bukan bermaksud dia daripada kumpulan Syiah kami. Asal Syiah itu adalah kumpulan. Lalu ulama mengistilahkan yang dikatakan sebagai Syiah itu adalah satu aliran yang diasaskan dengan merujuk kepada seorang figure yang bernama Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba adalah orang yang Islam di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, maka siapa yang menggantikan Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan beliau dengan ketegasannya, dengan kebijaksanaannya boleh mententeramkan akan keadaan pemerintahan, malah pemerintahan dan orang-orang Islam di luar daripada bumi Madinah sendiri. Dan antara yang masuk Islam adalah seorang yang berasal daripada agama Yahudi dan dia tinggal di satu tempat yang bernama Sana'a dekat Yaman. Maka dia masuk Islam. Dia asalnya Yahudi, dia masuk Islam. Tetapi Islamnya tidak benar. Dia tidak mahu mendalami Islamnya. Dan dia masuk Islam, itu ada udang di sebalik mi. Ada sebab dia masuk Islam itu. Sebabnya apa? Kita akan lihat sebentar lagi. Kenapa sebab dia? Kembali dahulu, kita melihat yang dikatakan Syiah tadi kumpulan, maka selepas kewafatan Nabi SAW timbul yang namanya kumpulan Syiah. Tapi Syiah ini bukan satu aliran, dia hanya satu kumpulan yang merasakan bahawa setelah Nabi wafat, yang paling layak untuk menggantikan Nabi adalah ahli keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ahlul Bait bermaksud ahli keluarga Nabi yang dekat dengan Nabi. Ketika itu siapa Ahlul Bait yang ada? Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib, ayah saudara Nabi, dan juga Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan ini bagi mereka paling layak untuk menggantikan Nabi bukan orang lain, tetapi Ahlul Bait sendiri. Ini sahaja yang disebut sebagai Syiah. Maka ketika itu kumpulan yang mengatakan yang layak ini adalah ahli keluarga Nabi, mereka dipanggil kumpulan Syiah yang mu'tadil. Kumpulan Syiah yang mu'tadil. Yang mu'tadil maksudnya yang tidak melampau, yang tidak ghulu. Nanti akan ada satu kumpulan Syiah lain yang disebut sebagai kumpulan Syiah yang ghulat, yang ghulu. Ghulu maksudnya yang melampau. Siapa yang asal terbitnya kumpulan Syiah yang kedua ini? Yang tadi Syiah yang mu'tadil, memang mereka mengatakan bahawa Sayyidina Ali yang paling layak. Tetapi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah, maka mereka juga membai'ahkannya. Sebab apa? Sebab mereka tidak menaruh dendam kepada Sayyidina Abu Bakar, cuma mereka mengatakan yang layak Sayyidina Ali. Tetapi oleh kerana Sayyidina Abu Bakar orang yang Masya Allah dipilih oleh Allah menemani Nabi di dalam gua dan sangat dekat dengan Nabi SAW, maka ketika dilantik menjadi khalifah, mereka tidak memberontak dan mereka memberi bai'ah. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ketika naik di atas mimbar berucap, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairin minkum fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni.
wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Aku dilantik di kalangan kamu menjadi pemimpin, ketua, khalifah, tetapi bukanlah bermakna aku yang lebih baik di antara kamu. Kalau tuan-tuan, kamu semua melihat aku dalam keadaan hak, bantu saya. Kalau saya dalam keadaan batil, maka tolong perbetulkan saya. Sahabat bukan orang yang pengecut. Kalaulah benar, ini tidak benar, pasti ada nanti yang memberontak. Ternyata kumpulan yang walaupun mengatakan Ahlul Bait itu lebih layak, juga berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka ketika itu tenang, tidak ada apa-apa pergolakan. Tetapi selepas kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan, pada asalnya Abdullah bin Sabah yang tadi kita sebutkan, setengah daripada golongan Syiah mengatakan tidak ada figure tokoh yang nama Abdullah bin Sabah ini. Tetapi sebenarnya ada, disebut di dalam kitab mereka sendiri, Nahjul Balaghah, yang dikarang oleh ulama mereka sendiri, iaitu Ibnu Abil Hadid, menyebut tentang figure ini, bermakna memang ada peranan dia. Abdullah bin Sabah tadi, Mak Ajah, tadi ketika dia masuk Islam, tujuannya apa? Dia nak supaya Sayyidina Uthman bagi dia jawatan. Dia minta jawatan daripada Sayyidina Uthman dalam kerajaan. Sayyidina Uthman mengatakan bahawa ini, tugasan ini bukan suatu penghargaan yang dibangga-banggakan, tetapi ia adalah suatu amanah, dan kamu baru masuk Islam, maka tidak padan lagi. Ketika itu dia sangat kecewa dan dia menaruh dendam bukan hanya kepada Sayyidina Uthman, tapi juga kepada orang Islam dan juga kepada Islam itu sendiri. Sebab itu selepas zaman Sayyidina Uthman bin Affan wafat, beliau semakin jelas dengan fikrahnya, dengan da'ayahnya, mencucuk akan orang-orang Islam dengan fahaman-fahaman yang mengatakan bahawa sebenarnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, mereka ini adalah perampas hak milik Sayyidina Ali. Sepatutnya Sayyidina Ali yang menggantikan Nabi, bukan tiga khalifah ini. Dan Sayyidina Ali itu dilantik, ada nas daripada Nabi SAW, walhal sebenarnya dalam kajian kita tidak ada nas. Maka dia menyemarakkan api pergaduhan dan persengketaan ini. Dan Sayyidina Ali sebenarnya hadirin hadirat berlepas diri dalam perkara ini, sehingga dia mengatakan bahawa Ali itu adalah jelmaan Allah. Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi dan saya Ahmad dalam segi bahasa Arab dalam 60 saat. Seperti minggu sudah kami akan kongsikan satu lagi perkataan dalam bahasa Arab, iaitu Inna qalaba. oi blocking nampak. Kita terus sikit. Inna qalaba, huruf alif, nun, qaf, lam dan juga huruf ba. Inqalaba maksudnya pulang ataupun kembali. Kita guna perkataan ini bila Semasa doa menaiki kenderaan. Jadi bacaan penuhnya adalah Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi lamunqalibun itu perkataan dasarnya adalah inqalaba. betul. Jadi sekarang kita nak tahu apabila kita baca doa ini, jumpa perkataan ini dalam keadaan susah ataupun senang, kita perlulah kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita selesai doa ini, kita jumpa minggu depan untuk doa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hukum hakam Allah ada pada Sayyidina Ali, kerana itu beliau lebih layak. Dan dikatakan bahawa Sayyidina Ali itu punyai ilmu yang sama dengan ilmu Tuhan, tahu perkara yang gaib, tahu apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, sehingga dia mengatakan bahawa Sayyidina Ali itu hampir-hampir seperti Tuhan. Sayyidina Ali tahu ini. Lalu beliau tidak duduk diam, Sayyidina Ali.
beliau tangkap dan bakar beberapa pengikut Abdullah bin Saba yang disebut sebagai Sabaiyah, dan akhirnya Abdullah bin Saba sendiri lari ke Madain. Dia lari ke Madain. Maka itulah asal daripada timbulnya Syiah yang disebut sebagai Syiah Ghulat, Syiah yang melampau itu. Daripada siapa? Daripada Abdullah bin Saba yang menabur racun, dan dia punya pengikut-pengikut. Pengikut beliau adalah yang disebut sebagai Sabaiyah. Maka sebab itulah pada asalnya ia adalah suatu fikrah yang sebegitu. Jadi akhirnya kemudian pada tahun 2 Hijrah, 1 Hijrah tidak nampak sangat dia bergerak sebagai satu aliran politik dan aliran pemikiran, tetapi selepas berlaku suatu peristiwa yang dicatat di dalam sejarah Islam bahawa ketika Sayyiduna Ali Zainal Abidin dan mohon maaf ketika ayahnya iaitu Sayyidina Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib tidak menyokong akan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, maka beliau tidak menyetujui akan perlantikan itu. Akhirnya Sayyidina Al-Husain berangkat daripada Madinah pergi ke Iraq, pergi ke Kufah di Iraq, sebab di situ dikatakan ada sekumpulan orang yang menyokong dan akan membaiahnya dan yang akan melindunginya. Ternyata dalam sejarah yang panjang disebutkan ketika Sayyidina Al-Husain dan ahli keluarga beliau dan pengikut beliau yang ada di situ akhirnya diperangi oleh tentera Yazid bin Muawiyah, maka meninggallah dia di situ di satu tanah yang nama tanah Karbala. Maka daripada peristiwa itulah orang-orang Syiah sangat memuliakan tanah Karbala sehingga tanah itu diambil dan dikepalkan, dibawa di mana-mana. Ketika mereka solat, mereka akan sujud di atasnya. Pertama, sebab memuliakan Sayyidina Al-Husain yang mereka katakan salah seorang daripada imam-imam mereka. Dan yang kedua, kerana tanah ini menjadi saksi akan pembunuhan kepada Sayyidina Al-Husain, ahli bait Nabi yang mereka sangat agung-agungkan. Kita juga mengagung-agungkan, tetapi tidak seperti cara yang dibuat oleh orang Syiah yang melampau itu. Jadi jelas peranan Ibnu Saba itu sebagai orang yang mula-mula sekali mencetuskan akan pemikiran Syiah itu, dan akhirnya pemikiran itu menjadi suatu Syiah yang ghulat dan sampailah kepada akidah kepercayaan yang sangat luar biasa sekali. Tidak pernah ada sebelum itu diajar oleh ulama-ulama sebelumnya. Karena itu kita melihat malam ini dalam 8 ke 9 sepintas lalu kita membicarakan tentangnya. Yang pertama sekali, kenapa ajaran Syiah itu dikatakan menyimpang daripada ajaran yang sebenar? Sebab yang pertama sekali yang saya sebutkan ini bukan datang daripada kitab-kitab Ahlu Sunnah, tetapi datang daripada kitab mereka sendiri. Umpamanya kitab yang ditulis oleh Al-Kulaini bagi mereka sangat fiqh, dalam kitabnya Usul Kafi, demikian dalam kitab Rijal Kashi menyebut apa yang saya sebutkan ini. Rukun iman bagi kita ada 6 perkara, tapi bagi mereka rukun iman ada 5 rukun, tetapi tidak termasuk beriman kepada para malaikat dan para rasul dan qada dan qadar. Bagi mereka rukun iman pertama tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua al-adal, keadilan Allah. Yang ketiga an-nubuwah, kenabian. Yang keempat imamah, kepimpinan. Dan yang kelima ma'ad, hari kebangkitan dan pembalasan. Walhal rukun iman bagi kita yang ada dalam hadis yang sahih, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini yang kita tahu. Ternyata rukun iman bagi kita dan bagi mereka tidak sama. Yang kedua, tidak sama bagi mereka rukun Islam. Rukun Islam bagi kita 5, bagi mereka 5 juga.
tapi tak ada syahadatain. Yang pertama bagi mereka solat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, dan yang kelima wilayah. Wilayah bukan wilayah persekutuan. Ini wilayah kewalian. Siapa yang paling patut dilantik untuk menjadi ketua dan imam. Ini adalah perkara pokok bagi mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam bab Al-Quran sangat sensitif. Sehingga dahulu kalau kita di sekolah, cikgu bagi tahu kalau silap menulis hadis ke ataupun qaul ulama ke tak apa lagi, tapi jangan silap tulis Quran. Sampai saya ingat lagi guru kami kata, jangan tulis wahyu syaitan. Jangan tulis wahyu syaitan. Sebab Al-Quran itu tidak boleh ditambah dan dikurang walaupun satu huruf. Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jiz al-arabi al-munazzal ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-manqul ilaina bitawatur wal mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas wal muta'abbad bi tilawatihi. Faham ke apa saya sebut ni? Masya-Allah. Al-Quran kalamullah, kalam Allah, al-mu'jiz yang boleh melemahkan, al-arabi dalam bahasa Arab, al-munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, wal muta'abbad bitilawatihi. Kalau kita baca, dia jadi ibadah. Jangan tak baca Quran. Kerana Quran itu Nabi sebut, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Siapa yang baca satu huruf saja daripada huruf-huruf Quran, bagi dia satu kebajikan. Satu kebajikan menyamai 10 pahala. Nabi katakan, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis yang lain lagi, masya-Allah, siapa yang baca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha adilat nisfal Quran, seolah-olah dia membaca 1/2 Quran. Ma'ajah, Abang Haji baca 2 kali setiap hari. Qul ya ayyuhal kafirun adilat rub'al Quran. Siapa yang baca Qul ya ayyuhal kafirun, sama dengan dia baca 1/4 Quran. Ulang berapa kali? Ulang berapa kali? 4 kali. Kemai orang kampung Medan ni. Qul huwallahu ahad adilat thuluthul Quran. Siapa yang baca Qul huwallahu ahad, sekali baca tu ma'ajah, sama seperti dia baca 1/3 Quran. Baca berapa kali? Kemah matematik. Tapi baca sampai habis, jangan baca kepala saja. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallah. Ni cucu kita pun boleh. Baca sampai habis. Ini hadis Nabi, bukan Sam Hadai sebut. Hadis Nabi. At least setiap pagi lepas subuh, baca hak ni dulu. Idza zulzilatul ardu zilzalaha 2 kali, qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, qul huwallahu ahad 3 kali. Kita sangat sensitif sebab Quran ini datang daripada Allah, tidak mungkin berubah. Ternyata orang Syiah mengatakan bahawa ada yang disebut sebagai tahriful Quran. Quran yang datang pada kita ini ada tahrif, diubah, ditambah dan dikurangi. Quran yang ada pada kita lah ni, kata mereka, sebenarnya bukan Quran yang asal. Quran yang asal itu lebih 1/3, 3 kali ganda. Kalau kita ada Mushaf Uthmani, ada 6,000 lebih ayat. Mereka kata, tak, itu bukan yang asal. Asal daripada Allah berapa ribu ayat, 17,000 ayat.
dan ada di dalam mushaf yang disebut mushaf Fatimah. Masya Allah, tabarakallah. Walhal ini tidak ada pengurangan padanya. Allah sendiri menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Quran. Ini janji daripada Allah. Kitab-kitab lain sudah ada perubahan, sampai ada discrepancies, sampai ada contradictions. Tapi dalam Al-Quran tidak ada even a single verse, satu ayat pun tidak ada, sebab dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan bahawa tidak cukup Al-Quran kita ini. Bermakna apa itu? Bermakna kalau tidak cukup, maka tidak cukup lagi hukum hakamnya Allah. Walhal Allah menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kemudian kumpulan-kumpulan Syiah yang gulat, yang melampau ini mengatakan yang disebut sebagai takfirus sahabah. Para sahabah selepas kewafatan Nabi kebanyakannya menjadi kafir, naudzubillahi min dzalik. Kita sebut ini majah takut kita. Sebab sahabat ini, siapa sahabat yang Allah sebut radhiyallahu taala anhum wa radu'an? Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah. Pangkat taradi, redha, lebih tinggi daripada pangkat wilayah, pangkat kewalian, autad, nujaba, ghaus, qutub. Banding dengan pangkat taradi kepada para sahabat, lebih tinggi pangkat taradi. Dan keredaan Allah itu lebih besar daripada nikmat syurga. Nanti Allah bertanya dengan ahli syurga, ya ahlal jannah, hal raditum bima qassamtu lakum? Wahai ahli syurga, Allah maj'alni waj'alkum minhum. Apakah kamu redha dengan apa yang telah aku bagikan pada kamu ini? Ma'ajah ditanya oleh Allah nanti. Maka semua ahli syurga mengatakan, kaifa la narda ya Rabb? Ya Allah, kenapa kami tidak redha? Semua ada dalam syurga. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi balil bashar. Apa yang tidak tergambar oleh fikiran, tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, semua doa ada. Semua doa ada, ya Allah, sudah cukup akan nikmat-Mu di dalam syurga. Allah mengatakan kepada ahli syurga, al-yawma uhilla lakum ridwani wa la uskhitu alaikum abada. Hari ini aku halalkan kepada kamu keredaanku dan aku tidak akan memurkaimu selama-lamanya. Masya Allah, ini para sahabat. Ashabi kan nujum bi aihi muqtadaitum ihtadaitum. Ini kata Nabi, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Siapapun kamu ambil mereka jadi pedoman, kamu akan dapat panduan. Ternyata kumpulan Syiah yang gulat ini mengatakan bahawa mereka kebanyakannya menjadi kafir, melainkan Al-Miqdad bin Aswad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dan Salmanul Farisi. Tiga ini sahaja yang kekal Islam. Adapun yang lain, naudzubillahi min dzalik, dikatakan sesat. Beranikah kita mengatakan demikian? Masya Allah, tabarakallah. Para sahabat ini, Masya Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita tidak memuliakannya. Siapa kita banding dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mohon maaf, lebih daripada itu, kumpulan-kumpulan ini sangat membenci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, demikian Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar bin Khattab, demikian Sayyidina Uthman bin Affan, demikian anak kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar, demikian Sayyidatuna Hafsah dan yang lain-lain, sangat dibenci mereka. Ya Allah, Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman ini disebut oleh Al-Imam Tibrizi dalam Manaqib Sahabah, dalam kitab Mishkat. Nabi menyebutkan dengan jelas, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, sampai akhir. Nabi sebut Abu Bakar masuk dalam syurga.
Sayyidina Umar masuk di dalam syurga. Demikian Sayyidina Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Ternyata dikatakan kafir, siapa yang lagi mahu kita pegang? Sayyidina Umar dipuji oleh Nabi, "Lau kana nabiyyun min ba'di lakana Umaru." Kalaulah ada nabi selepas aku, orang itu adalah Sayyidina Umar. Innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah menjadikan hak kebenaran itu atas lisan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada lagi akidah yang pelik daripada kumpulan ini yang disebut sebagai akidah raja'ah. Akidah ini menyebutkan nanti roh-roh akan dikembalikan ke dalam jasad semula sebelum hari kiamat, dan Imam Mahdi akan datang sebelum hari kiamat. Naudzubillah, akan membongkar kubur Sayyiduna Abu Bakar dan membongkar kubur Sayyidina Umar. Keduanya nanti akan disalib, kata mereka. Ya Allah. Demikian Sayyidina Ali dan Ahlul Bait bagi mereka nanti akan menghukumkan sahabat-sahabat, termasuklah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan yang lain, kerana tiga ini merampas akan kekhalifahan beliau daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhal pernah Sayyidina Ali buat satu undang-undang akan sebat orang yang mengatakan kalau aku lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar, akan disebat 80 kali. Kerana beliau tahu akan maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Satu akidah yang sangat gharib dan asing sekali daripada kumpulan ini, iaitu aqidatul bada. Aqidatul bada mengatakan bahawa Allah tidak tahu apa yang akan berlaku. Setelah terjadi baru Allah tahu. Naudzubillahi min dzalik. Subhanallah, ada ulama mereka mengatakan bahawa Allah tidak tahu Sayyidina Al-Husain itu nanti akan syahid di Karbala. Walha dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa innallaha kataba maqadiral khalaiq bi 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ard wa ma bainahuma. Sesungguhnya ditulis akan takdir-takdir makhluk itu ma'aja 50,000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi ni. Allah sudah tahu. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Ilmu Allah itu adalah ilmu yang bukan ilmu yang barulah tahu, tapi sudah ada sejak azali lagi. Karena itu mengatakan sedemikian, naudzubillahi min dzalik, boleh menyebabkan orang itu menidakkan akan keilmuan Allah Subhanahu wa taala dan boleh jatuh kafir. Naudzubillahi min dzalik. Satu konsep yang selalu digunakan iaitu konsep taqiyah. Konsep taqiyah berbicara sesuatu yang tidak ada benar di dalam dirinya, bohong. Nah, karena itu bagi mereka taqiyah ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Ada di kalangan mereka yang menafsirkan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Bagi kita sesungguhnya orang yang paling dekat di sisi Allah di kalangan kamu Allah adalah orang yang the most highest. Taqwa dia, the most highest piety di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqwa yang paling tinggi nanti orang itu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling kuat taqiyahnya di dunia. Sehingga mereka kalau solat di belakang kita tidak sah ma'ajah. Tidak sah. Karena kita dianggapkan sebahagian mereka menganggapkan kita seperti, mohon maaf, anjing sahaja. Kalau kita pergi ke tempat mereka nanti akan ada orang yang melihat di mana kita memijak kaki. Maka nanti akan ada petugas yang akan mengelap dan membasuhnya sebab kita dianggap Masya Allah Tabarakallah seperti anjing bagi sebahagian daripada mereka. Walhal Masya Allah kita ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mulia kerana taqwa masing-masing. Sebab itu taqiyah bagi mereka itu sangat tinggi.
walhal ini adalah kadhib. Iyyakum wal kadhib, janganlah kamu berbohong, berdusta. Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyebutkan, ma kunna nakdzibu wala na'riful kadhiba, kami tidak pernah berbohong dan kami tidak tahu apa itu bohong. Kalau Ibnu Umar bercakap demikian, Nabi bagaimana? Pernah orang lihat wajah Nabi di awal Islamnya, lalu dia mengatakan, aku tidak melihat wajahnya, wajah seorang yang pendusta. Nah, Nabi Masya Allah tabarakallah, konsep taqiyah, mengajar orang berdusta, na'udzubillahi min dzalik. Yang menjadi tarikan barangkali kepada orang muda adalah nikah mit'ah. Nikah mit'ah ini sangat mudah sekali. Ada akad, ada mahar dan ada tempoh tertentu. Boleh sahaja maharnya itu dengan semangkuk gandum ataupun semangkuk makanan, dengan beberapa jam, dan dengan akad, kalau mahu dengan mahu, reda sama reda, maka itu sudah jadi akan nikahnya. Masya Allah tabarakallah. Hatta nikah ini boleh dengan siapa sahaja tanpa hadnya. Hatta dikatakan boleh dengan orang-orang Yahudi sekalipun, dengan orang-orang yang berlainan agama sekalipun. Di setengah pendapat mereka mengatakan boleh hatta dengan ahli keluarga sekalipun. Tetapi sangat pelik sekali, nikah ini dibolehkan bagi mereka, tetapi tidak kepada orang awam. Sebab itu ada seorang dahulu bertanya, ya syekh, kepada imam orang Syiah, aku ingin memutahkan anakmu, apakah boleh? Nanti boleh dilihat di dalam YouTube. Maka dikatakan, apakah kamu mahu percaya kepada orang asing yang tiba-tiba terus mahu mengambil anakmu? Maka tidak mungkin. Begitu juga kami. Ini double standard, Masya Allah tabarakallah. Nah, karena itu jaga-jaga dengan perkara ini. Malah lebih daripada itu lagi, imam-imam mereka dikatakan maksum, tidak berdosa. Dan Masya Allah tidak lupa. Nabi lupa. Yang maksum ini hanyalah para nabi dan rasul. Orang-orang yang saleh itu bukan maksum tapi mahfuz. Nah, karena itu Nabi mengatakan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penghabisan kepada para nabi dan rasul, tidak ada nabi selepasku. Maka karena itu orang yang mendakwa menjadi nabi, maka itu adalah dusta. Karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga-jaga kita dengan akidah yang sebegini yang sangat bahaya untuk kita di Malaysia ini. Terutama sekali mereka menggunakan konsep taqiyah. Konsep taqiyah barangkali di awal mereka seperti ahlu sunnah wal jamaah, tetapi nanti setelah berkahwin, setelah bersama dengan kita, maka ditunjukkan akan sifat-sifat sebenar mereka itu, maka nanti boleh membawa kepada bahaya dari segi akidah, demikian dari segi fiqh, demikian dari segi kerukunan. Alhamdulillah di Malaysia kita ini cukuplah kita berpegang dengan pendapat madhab, dan kita di Malaysia ini ditakdirkan bermadhab dengan madhab Asy-Syafi'i dalam fiqahnya, dan bermadhab dengan madhab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan akidahnya. Itu sudah cukup untuk kita menjalani kehidupan ini, memperolehi akidah yang benar dan amalan yang benar pula. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita ini dan memberikan kita ilmu yang benar dan panduan yang berguna daripada para masyayikh. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.